إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tempoh boleh kita sahuti samuknya bulan ketenangan hati sebagai bulan Al-Quranul Karim pada tahun 1444. Ini adalah satu kurniaan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dan kepada umat Islam dengan cara seluruhnya. Dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangikan akan ini nikmat di atas semua kita dan umat Islam dalam keadaan sejahtera dan dapatnya kemenangan di atas musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita, yakni Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di dalam bulan ini, yaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebagaimana kita sebagai umat Islam senantiasa dengar di telinga kita, Allah Ta'ala kata syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan ya Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan di dalam 12 bulan. Sebagai maklum di sisi kita, kata bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adanya 12 bulan. Akan tetapi Tuhan memilihkan bulan Ramadan, menurunkan di dalamnya yaitu Al-Quranul Karim. Unzila fihi Al-Quran, diturunkan di dalam ini bulan akan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ialah satu kitab perlembagaan yang kita sebagai manusia berhajat kepadanya. Quran ia tak ada berhajat pada kita, akan tetapi kita tu berhajat kepada dia. Apakah Al-Quranul Karim? Dia sakut paut macam mana dengan hidupan kita sebagai manusia. Manusia kita ni hidup di atas muka bumi, tak boleh nak lari daripada cubaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan menjadikan hidup dan mati supaya Tuhan nak cobakan kita sebagai manusia, bagaimanakah kita nak gunanya dua makhluk tersebut. Maka manusia Allah Ta'ala berikan akal fikiran kepadanya, berinya cara memikir kepadanya. Akan tetapi akal fikiran, cara memikir yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia tidaklah kuasa perkara tadi itu nak bawanya manusia kepada jalan yang lulus, kepada jalan yang nak carinya kemenangan di dalam hidup dan ketenangan kepada hati manusia seseorang dengan cara sempurna, itu tidak dapat sama sekali. Dengan sebab itu
rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Tuhan menurunkan Al-Quran, bawa datang daripadanya kepada kita. Quran ini adalah satu kitab yang nak menyenangkan hati manusia. Kalau gitu, Al-Quran itu datang, Allah Ta'ala bawa turunnya di dalam bulan Ramadan, maka bulan Ramadan adalah bulan ketenangan hati, bukan bulan yang menyusahkan hati. Allah Ta'ala telah firman kata, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu di atas engkau ya Rasulullah supaya nak jadikan kepanasan, jadikan kecelakaan, jadikan kemusnahan. Tidak, bahkan jadikan rahmat kepada kita. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mentafsirkan ayat kata, di dalam ayat yang lain dia kata, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu sebagai penawar bagi kita, sebagai obat bagi hati kita. Kerana manusia kita ni apabila hatinya tidak tenang, hatinya tidak ada kelapangan, hati tidak adanya cahaya yang cermelang, nescaya dia itu diganggu oleh kesusahan hati, diganggu oleh kegelapan jahiliyah, diganggu oleh beberapa perkara yang hendak tenggelamkan hati kita di dalam perkara-perkara yang kita sebagai manusia pun tak maafkan daripadanya. Dengan sebab itu, sidang Jumaat yang dirahmati, kita sebagai umat Islam hendak faham kata Allah Ta'ala ini, dia rahmat kepada kita ni, di dalam arti kata dia menurunkan Al-Quran supaya jadi kitab hidayah, supaya jadi kitab pertunjuk bagi kita, supaya kata kita boleh mengambilkan daripada pengajaran Al-Quran tadi itu, mari pakai dalam hidup kita. Yang kita ada sekarang lalan ini, Tuhan membukakan pintu rahmat kepada kita dan menjauh daripada kita pintu kemurkaan daripadanya. Dengan sebab itu, ayyuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mari coba kita pakai tadabbur terhadap ayat Quran supaya kata menjadikan keberkatan di dalam hidup. Tuhan kata wa nunazzilu minal Quran, dan kami menurunkan daripada Al-Quran ma huwa shifa', iaitu perkara yang jadi penawar bagi hati kita, wa rahmatul lil mu'minin, dan jadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka seolah kata kita dengar ayat ni, ayat Al-Quran daripada surah Al-Isra 82 ni, seolah kata sekarang ni ayat ni kena dengan kita, seolah kata turun di atas kita, dan kita sedang melaksanakan isi kandungan ayat ini. Alangkah baiknya kalaulah manusia itu terasa di dalam hati, terasa di dalam jiwa dengan seruan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap ayat ini. Muskilahnya kita dengan ayat Al-Quran dengan sebab hati kita tak bersih. Apabila hati kita tak bersih, seumpama lampu yang berhubung dengan tali wayar api tetapi tak tubiknya lampu, tak marinya cahaya daripada pelita tadi. Walaupun wayar tu bersambung dengan dia, tapi tak mari. Sebab apa? Sebab hati kita tadi itu penuh, hati kita tu jadi perkarat, hati kita tadi itu jadinya perkara yang naiknya benda yang gelap, taknya nampaknya daripada perkara-perkara yang baik, kata itu adalah baik. Tak nampaknya daripada perkara yang jadi manfaat, kata perkara itu adalah manfaat. Maka datangnya bulan ketenangan hati ini, mari kita nak bersihkan hati. Kerana maklum di sisi kita, kalaulah hati kita itu lemah, hati kita itu berkarat, hati kita tak cermelang dengan cahaya Tuhan, nescaya kita tadi itu akan duduk di dalam kemusnahan,
duduk di dalam kerugian, duduk di dalam perkara yang kita sendiri sebagai manusia pun tak mau daripadanya. Dengan sebab itu, Rusia kita nak pakainya hidup, pasti kita kena ada lampu daripada Allah Subhanahu wa taala. Lampu yang besar sekali, iaitu Al-Quranul Karim, yang Tuhan ayat kata wa rahmatul lil mu'minin. Dia itu adalah rahmat bagi sekalian orang-orang yang beriman. Dengan sebab itu, Al-Quran ini ialah cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ialah keyakinan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menepati asas bagi cara kita nak pakai hidup, dan dia menepati jalan yang lurus cara kita nak pakai umur. Dan ada di dalam Al-Quran itu semangat daripada cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala khabar di dalamnya, sama ada hal sakut paut dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang jadi nabi dan rasul dan sebagainya. Dan ada di dalam Al-Quran cara yang kita nak pegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala dan nak melepaskan diri kita daripada perkara-perkara yang jadi hati kita itu jadi lemah. Semua tadi itu Allah Subhanahu wa taala menerang semua di dalam Al-Quranul Karim. Dengan sebab itu, Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, dia beri sedikit daripada pentafsiran tentang ayat itu tersebut. Dia kata wa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin, maknanya begini, yakni menghabiskan, seolah kata menghapuskan, qira'ah itu menghapuskan perkara yang ada di dalam hati daripada penyakit-penyakit, terutamanya syak. Benda yang kita dah bahasa syak tadi itu, dia hapus dengan qira'ah. Kerana manusia kita ni yaduk di antara yakin dan asyak. Kita ni sebab tak jadi berjuruh sangat, tak jadinya nampak benda hak baik tu jadi baik, benda hak kena tu jadi baik, jadi kena dengan cara 100%, dengan sebab kita ada sifat ragu, sifat syak. Maka orang nak habiskan sifat syak tadi itu, pasti satu je penawar ya Allah Subhanahu wa taala bawa datang, iaitu isi kandungan Al-Quran, terutama mau'izatul Quran. Mau'izah ni maknanya, yakni satu perkara yang nak mengkikiskan hati kita, bukan sekadar ahkam. Quran bukan sekadar hukum hakam saja. Di sana ada mau'izah, benda yang nak mengkikiskan hati, nak melembutkan hati daripada keadaan balasan. Orang daripada orang buat baik nak balas syurga, orang buat jahat nak balasnya dengan neraka. Itu salah satu daripada mau'izah yang nak menghilangkan daripada hati kita benda yang kita itu ragu-ragu dan syak. Dan sifat yang kedua yang ada di dalam hati manusia yang tak boleh kita nak senir dengan dia, iaitu sifat nifak. Sifat nifak ni mana lagu mana? Yakni rupa lagu lain dalam lagu lain. Nas'allahu ta'ala as-salama wal afiyah. Sifat ni tak ada kira orang duduk depan ataupun duduk balik belakang, orang mengaji ataupun orang yang belajar, semua tadi itu kena takut pada sifat nifak. Sebab nifak tadi itu memunahkan iman kita dengan Allah, membatalkan amalan yang kita kerja. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau nifak al-akbar, nifak hak besar, orang ni bukan orang yang beriman. Kalau gitu Quran mari ni nak kikih benda tu tubik. Nifak di dalam jual beli, nifak di dalam cara pakai hidup, nifak di dalam bab politik, nifak di dalam bab cara pengajian. Banyak rupa-rupa nifak yang alim ulama kita mengkemukakan kepada kita. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam, Al-Quran ni bawa datang mari ni supaya nak hapuskan daripada kita sifat nifak. Apabila kita tidak ada syak, tidak ada nifak, nescaya hati kita tu akan dapat sifat keyakinan dan akan dapat sifat as-siddiq, orang yang benar dengan benar-benar. Apabila kita benar dengan benar-benar,
pastilah kita akan dapat benda yang kita hasil. Sebab Tuhan janji siapa dia buat baik, nescaya Tuhan itu menghasilkan perkara itu dengan tidak sia-sianya. Dan salah satu daripada bendanya Imam Ibn Katsir kaya sifat zaih, sifat penyakit jiwa. Penyakit jiwa ni banyak. Quran ni bulan Quran datang mari nak hapuskan penyakit jiwa, utama hasad, sifat dengki. Manusia kita ni sifat hak ning lah, hak bahaya sekali. Kita nampak kata mudah sifat dengki ni. Tapi kita ingat satu perkara, kata kita kena keluar tubik daripada syurga, mari pada ini dunia dengan satu sifat ni. Sifat dengki. Orang panggil adanya rasa tak puas hati dan usahanya, dan dia tak ada maunya nak habis nikmat terhadap saudara dia. Itu adalah sifat yang mazmum, sifat yang dicelakan dalam agama kita. Dan manusia pun tak mau. Tetapi walaupun kita tak mau, hasutan daripada syaitanir rajim, dia berlari dalam jiwa kita, berlari di dalam hati kita. Terkadang kita tadi itu benda yang kita tak mau pun duduk sekali dengan kita. Dengan sebab itu, fursah, satu peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita siapa kita ni dalam bulan Ramadan, bulan ketenangan hati, bulan waktu Quran ini, utama sekali kita kena ambil ayat-ayat tadi tu, mai kikihkan kita. Bukan sekadar baca tu alhamdulillah, tetapi nak sah lagi at-tadabbur. Kita nak tadabbur lagu mana isi kandungan Quran, hak Tuhan cerita hak kita. Apabila kita baca Quran, jangan kita tengok ki atau pokan ni, tengok pada diri kita. Aku dengan ayat aku duk baca ni, aku duk di mana? Amma duk di mana dengan ayat hak kita duk baca ni? Tak kira media mana-mana. Media tarbiyah, kita suluh diri. Media akhlak budi pekerti, suluh diri. Media perniagaan, suluh diri. Media pakar hidup, suluh diri. Sahabat Nabi yang lagu tu, sahabat itulah yang boleh buka negeri. Dia adanya perjuangan di dalam bulan puasa tadi itu, seolah kata dia naik sungguh makam dia daripada basyariah kepada malaikat. Sifat malaikat tu dia takhalla di dalam bulan Ramadan ini. Sebab apa? Sebab dia tadi itu tadabbur tentang isi kandungan Al-Quranul Karim. Hendaknya makam di situ. Yakni kita nak tadabbur. Bagaimana kita nak tadabbur? Hari ni orang kurang faham Al-Quran, kena ada halaqatil Quran. Lepas asar ke, lepas subuh ke, waktu yang kita ada kelapangan ini, kita seolah kata kemukakan perkara-perkara ini kepada ahli jawatan masjid dengan cara umumnya, supaya kita tak luput adanya kita di dalam masa yang berkat, dan kita menunaikan perkara yang berkat, iaitu Al-Quranul Karim. InsyaAllah akan tubik natijah tadi itu, perkara-perkara yang kita tak terlintas di dalam akal fikiran kita, kerana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala atas daripada benda yang manusia itu khayal. Cuma syarat kita kena buat kerja, kena menggerakkan dengan dalam arti kata kita mengambilkan dengan asbab. Jauhkan kita daripada sifat hasad, jauhkan kita daripada sifatnya ghil, sifat dendam yang kita dendam terkadang sesama orang yang beriman, sesama orang yang menghadap kiblat tulah dengan kita. Ini kita kena buat tu bet. Kikih dengan apa? Kikih dengan Al-Quranul Karim. Perkara-perkara yang kita nak menyenangkan hati, kena buat tu bet benda tadi. Jangan kita ada. Nak ada tak boleh kalau tidak ada penawar daripada Al-Quranul Karim sama sekali. Dan dia tadi itu nak buat kita daripada sifat main, iaitu sifat berapa? Cederungkan hati. Manusia kita yang gitulah, nak berikan istiqamah di atas jalan yang benar susah, bukan mudah. Tetapi dengan sebab pimpinan Al-Quran, pimpinan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, munasabah dengan bulan, munasabah dengan masa, munasabah dengan tempat, insya-Allah kita akan menujukan kepada jalan hak Tuhan kata, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran tadi akan pimpinkan kita kepada jalan yang lurus. Hei pemuda-pemudi, orang yang dewasa,
terutama wairun, jaga molek waktu kamu. Waktu yang kita ada ini, masa yang kita ada ini adalah masa keemasan. Jangan sekadar kita menghabiskan dengan cara sia-sia. Dalam Islam tak tegahkan kita daripada kita nak mengambilkan kesenangan hidup. Akan tetapi jaga masa, jaga waktu, jaganya semaya malam, jaganya baca Quran, jaganya buat baik di dalam bulan ini. Kerana masa yang kamu itu adalah masa keemasan. Gunalah akal fikiran belum daripada perbuatan. Jangan kita buat sebelum daripada kita fikir dengan akal fikiran. Kerana manusia nak namakan manusia, pasti dia kena gunakan akal fikiran belum daripada dia nak buat kerja. Kalaulah dia guna dengan cara tu, biiznillahi ta'ala, dia tak akan menangis, tak akannya berasa sesat apabila habisnya umur dan apa yang kata masa keemasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai manusia. Itulah perkara yang kita boleh nak tambih, beri peringatan kepada diri hamba sendiri terutama dan kepada sekalian muslimin sidang Jumaat yang dirahmati pada awal daripada Jumaat bulan Ramadan al-Mubarak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم ترحمون. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita mengetahui kata Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita perkara yang kita pun tak minta, perkara yang kita pun tidaknya buat ketah kerja hatta kepada dia, tetapi semata-mata dia berikan kepada kita bulan yang mulia ini, maka kita gunalah dengan cara molek. Kerana bulan Ramadan tak serupa dengan bulan yang lain. Kerana Allah Ta'ala kata ayyaman ma'dudah, beberapa hari yang kita boleh bilang sahaja. Dalam 12 bulan Ramadan lah ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala gunakan masa dia tercepat daripada bulan yang lain. Terkadang kalaulah kita tak rebut ambilnya peluang yang kita ada, sekadar kita duduk dengan cara sia-sia, masa duk jalan lagi, kita berasa kata 15 dah Ramadan, berasa kata 10 akhir dah, tak terkhabar. Apabila tak terkhabar, kita nak hundur klik itu tak boleh sama sekali. Maka Ramadan ni mari, dua golongan manusia yang dapat. Ada golongan yang dapat kejayaan, makna kata lampaunya perniagaan dia. Ada golongan yang dapat kerugian dan rugi perniagaan dia. Kita sebagai manusia, Allah Ta'ala beri umur kepada kita ni gapo? Ayyuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati, terutama pemuda-pemudi, gapo ke hak Tuhan wi kita sebagai kepala modal? Umur kita kepala modal kita. Maka dalam kepala modal hak Tuhan wi umur kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat tak panjang. Apabila kata umat tak panjang, tetapi di dalam agama kita ni, agama Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berikan tempoh kepada kita, bonus kepada kita beberapa perkara yang Tuhan wi. Bulan Ramadan mari, ada di dalam ini malam Lailatul Qadar dan sebagainya.
Dan tiap-tiap malam yang kita ada ni malam Ramadan ni, Tuhan memerdekakan kita daripada api neraka. Ayuhal muslimun, marilah kita ramai-ramai menyenangkan hati kita belakang imam. Lepas daripada kita buka puasa, mai dengar Quran sejuk. Supaya kata kita ni boleh berlari kat telinga kita, akal fikiran kita dengan Al-Quran. Tak samailah pesen kata nak pergi semaya tepat cepat, kamar kita nak jalan, ambil 1 bulan. Mari kita pakai sungguh dengan diri kita, kerana benar ni tak ada boleh pada orang lain, boleh pada kita. Tetapi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Tuhan bukakan hati kita, hidayah khusus pada kita. Kita nampak benda yang ada harga, jadi harga. Supaya kata kita tak terlalai. Penuhnya masjid kita semaya tarawih, seumpama kita penuh semaya Jumaat ni. Hak ni hak utama kita. Kemudian ada bernamit gapo, ada susunnya gapo, gemanya. Orang nak mari semaya, mari dengarnya Quran. Ini adalah satu anugerah, satu kebaikan yang orang-orang cara masjid itu dia nak haturkan lagu mana, nak usaha lagu mana, supaya kata kita menggalakkan, menggemarkan manusia tadi itu supaya mari dengar ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah daripada kita menutupnya bulan Ramadan, insya-Allah kita akan sempurnanya hidup, tenangnya hati sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ghayak dan jamin di dalam Al-Quran Al-Karim. Cuma duduk di diri kita lah, kita nak buat ataupun tak buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala itu berikan, ghayakkan, khabarkan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.